Assalamualaikum. Alright, kita jumpa untuk tajuk seterusnya, bab 5, gelombang wave. Okey. So untuk gelombang, saya dah sediakan beberapa soalan dari Try Negeri, termasuk SPM sebenar lah. So formula untuk gelombang sikit saja. V sama dengan F lambda. So kita ada V F lambda, kemudian ada huruf AXD, maknanya lambda sama dengan AX over D. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 6 je kuantiti fizik yang awak kena tahu. V stand for hal laju, meter saat tolak 1, frekuensi ialah hertz ataupun saat tolak 1, lambda is panjang, so meter, A pun jarak nanti saya tunjukkan, X dan D juga jarak. Tapi jarak untuk apa? Nanti kita tengok, right? So kita akan fokus kepada kertas 1 dan kertas 2. So dekat sini untuk SPM 2022, saya sediakan soalan berbentuk interference. Okey, saya dah catat dekat buku sebab saya tak clear sangat gambar rajah tu. So tak apa, saya bacakan untuk awak. Untuk gambar rajah soalan ni, dia adalah sejenis fenomena interference. Inilah yang AX over D tu. So jika pelajar tengok untuk soalan nombor 5 ni, so dia akan ada soalan first macam maksud, and then comparison, bandingkan. Macam mana cikgu kata bandingkan? Sebab dia dah nombor 5 ni. 5, 6, 7. Soalan macam tu memang akan ada. Ada gambar kiri, ada gambar kanan. Of course, dia akan suruh bandingkan antara 5.1, 5.2. Sini awak kena pegang apa skop soalan. Alright? So, jika tengok soalan pertama, dia tanya maksud. Apakah maksud koheren? Pastikan awak bulat perkataan maksud, bulatkan perkataan koheren. Yang bawah tu dia tanya bandingkan. Okey, bulatkan perkataan bandingkan. Kemudian kata kunci untuk soalan pertama, jarak. Jarak apa? Soalan kedua pun jarak. So dekat sini pelajar kena tahu apa beza antara jarak atas dengan jarak bawah. Yang satu Roman ialah jarak antara dua sumber. Sumber apa? Kalau saya kata kiri ada speaker, kanan ada speaker, so antara dua speaker. Tu huruf A. Okay, antara dua sumber. Dan yang kedua adalah X, jarak antara fasa yang berturutan. Kalau saya kata cerah dengan cerah yang bersebelahan. Kalau gelap, gelap yang bersebelahan. Kalau saya kata bunyi kuat, kuat dengan kuat yang sebelahan. Macam tu. Okay, next. Di sini saya sediakan awak jawapan. So untuk maksud yang paling mula-mula tu, dia tanya apakah maksud koheren kan? Koheren ialah dua saja jawapan yang boleh bagi. Sama ada kata frekuensinya sama atau fasanya sama. Apa maksud frekuensi dengan fasa yang sama? Kalau gelombang tu datang daripada speaker saya panggil Sony lah, Sony Kiri speaker Sony, kanan speaker DIY yang Cik Ayam punya. So yang Sony pergi bam pam pam pam. Tapi Cik Ayam lambat gelombang dia sampai. So kita akan anggap tidak koheren. Koheren ni bila dia adalah sama fasa. So dia akan pergi serentak. So bunyi yang awak dengar tu adalah clear kiri dan kanan. Itu maksud dia. Alright, yang kedua dia tanya bandingkan antara A. Okay, sumber kiri dengan sumber kanan. Cara nak banding mesti awak ukur pakai pembaris. Kalau tak boleh tengok dengan mata kasar, ambil pembaris ukur. Mana satu lebih kecil, mana satu lebih besar. So dekat sini 5.1 adalah lebih pendek. Okay, untuk soalan seterusnya, dia tanya di sambungan macam mana pula dengan jarak antara gelombang yang berturutan? Dia tanya, so awak akan nampak lah daripada pembaris awak tu sebelah kiri dengan sebelah kanan. 5.1 jaraknya lebih besar. So tolong tulis dalam bentuk simbol. Sama ada simbol greater than or lesser than or equal. 3 jenis ini saja yang awak boleh jawab. Okay? Tak boleh jawab yang ada tanda anak panah. Tak boleh jawab dengan tanda lebih besar sama dengan. Tak boleh. Okay. Nak jawab dengan ayat penuh lagilah perfect sebenarnya. Okay? Tapi simple jawapan adalah macam ni. Okey, yang kedua dia tanya awak, apakah pula D? Nampak dia tanya D. Bandingkan B. D, jarak antara sumber ke pendengaran. Contoh gelombang bunyi ke pendengaran awak D. Kemudian dia tanya hubung kait, bulatkan kata kunci A dengan X. Kemudian dia tanya fenomena. Okey, saya terus pergi kepada jawapan. Okey, jawapannya adalah tadi saya dah bagi tahu X kan? X
kiri lebih besar dan D mereka adalah sama jika ukur D kiri dengan D kanan. Okay, sekarang saya pergi pada jawapan hubungan. Ingat tak tadi formula kedua? Lambda sama dengan AX over D. Itu adalah formula interference. Bukan inference, interference. Sejenis fenomena dalam gelombang. So, awak tengok A, awak tengok X. Kalau awak tak hafal, tengok balik ke formula. Formula tu bukan hiasan. So, awak tengok kat situ. Lambda sama dengan AX. A dengan X tu darab. Darab, bila awak nak tengok antara dua tu saja, delete yang lain. Delete kuantiti fizik yang lain. Okay, alihkan darab pindah jadi bahagi. So, hubungan mereka berkadar songsang. Awak akan kata A berkadar songsang dengan X. Alright, untuk fenomena, bulatkan kata kunci fenomena. Dalam gelombang hanya ada beberapa saja. Start daripada pantulan, resonan, pelembapan, pembiasan, pembelauan, interference. So dekat sini cerita dia adalah interference. Okey, selepas kita selesai SPM 2022 yang tadi, kita sambung balik soalan tentang pengiraan lah. Of course, untuk soalan macam ni bila dia tanya definition, dia bertanya banding, mesti dia tanya pengiraan. So ada beberapa nilai kat situ. Sama ada dia suruh cari lambda, dia bagi AXD ataupun sebaliknya. So pastikan keyword pertama awak tahu formula, kedua awak tahu siapakah dia, ketiga gunakan SI unit ataupun kalau dia guna CM, pastikan semua CM. Okay? Alright, so saya pergi pada jawapan. Dekat sini pun dah ada soalan kan. So dekat situ dia tanya X. X adalah jarak berturutan, betul? Antara bunyi yang slow, perlahan dengan perlahan yang sebelah. So bila dia tanya X, pastikan awak jadikan dia sorang-sorang, ungkapkan X. Okay, so awak dapatlah lambda D per X, betul tak? Lambda D per lambda D per A. Masukkan saja nilai. So dekat sini saya dah samakan dia kepada CM. Tak ada masalah. Yang penting CM jumpa CM. Kalau di atas bawah, so awak boleh cancel, potong. So dekat sini jawapan awak adalah 6 cm. Kalau jawapan tu 2 markah, pastikan jalan kerja 1. Answer yang final dengan unit, baru dapat lagi 1. Okay. Last one, bila dia tanya hubungan, bila dia tanya apa yang akan berlaku, bulatkan perkataan berlaku. Nampak tu? Yang bawah tu. And then, tengok soalan apa dia tanya. Kalau dia tanya, apa yang akan berlaku pada X apabila F bertambah, so dekat sini awak relatekan formula pertama dengan formula kedua. V sama dengan F lambda, lambda sama dengan AX over D. Relatekan dua ni. Kemudian awak jadikan X dengan F tu berjumpa. Tengok, awak akan nampak dekat sini mereka berkadar songsang tau. Bila berkadar songsang, kalau F bertambah, X akan berkurang. Awak tulis je X berkurang. Simple. Tak payah panjang-panjang. Ingat relatekan formula. Kalau tak hafal, buka balik muka depan formula tu. Okey, untuk soalan trial negeri, saya telah memilih masih lagi interference. Nampak ada beberapa negeri dia predict tahun ni keluar interference. So pastikan awak kenal antara sumber adalah A, jarak kepada awak punya pendengaran ataupun bunyi yang terkena pada dinding tu adalah D, A, D, and then yang berturutan adalah huruf X. Okay, dah kenal semua tu, pastikan awak letak pada soalan ni soalan nombor 2 kan. Bila 2 dia simple sikit. So pastikan awak letakkan kepada kedudukan yang betul. Untuk dekat sini, dia beri kepada awak, saya bagi skema terus dia beri kepada awak definition masih lagi sama macam tadi. Okay, saya bagi je skemanya. Yang kedua, bila ditanya pengiraan, as I said, mungkin dia tanya A, mungkin dia tanya D. Okay, so bila dah masuk nilai, dekat sini nampak semuanya meter kan. So pastikan awak ikut saja. That's why saya kata unit kena tengok. Dan yang terakhir dia tanya macam mana interference membina berlaku. Membina means dia menambah. Sama ada bertambah positif atau bertambah negatif. Maknanya kalau 2 campur 2 dapat 4. Ataupun negatif 2 lurah bukit tu. Negatif 2 jumpa negatif 2, kita korek lagi bukit, dia makin dalam. Betul tak? So kita panggil interference membina. So dia akan kata sama ada awak jawab puncak bertemu puncak atau lembangan bertemu lembangan. Baru dapat markah. Okay? Kalau ditanya interference memusnah, awak akan tulis
pertemuan di antara puncak dengan lembangan. That's why dia akan dapat contoh sebagai positif 5, negatif 5. So dia akan dapat sifar. Itu interference memusnah. Okay, now saya ambil soalan Kelantan. Ini majlis pengetua lah, pengetua negeri Kelantan. Okay, so dekat sini saya pilih soalan objektif. First question saya guna soalan apakah hubungan tempoh dengan frekuensi. Awak kena tahu frekuensi dengan tempoh formula dia adalah, okay, saya pergi terus, T sama dengan 1 per F. Tempoh sama dengan 1 per frekuensi. Pastikan dia satu circulation. Okay, so bila awak dah ganti 1 bahagi 5 saat tu, tekan kalkulator awak akan dapat B lah. Boleh pecahan, boleh perpuluhan. Okay, next. Untuk soalan objektif seterusnya, saya ambil MPSM Kelantan untuk resonance. Sebab tadi kita dah guna interference. Sekarang kita nak pergi resonance. Bila awak nak cam resonance? Resonance ialah kata kunci apabila dia ada tulis amplitude maksimum. Amplitude bermakna kalau contoh awak ada tali bandul and then ada lagi bandul yang lain dengan tali yang panjangnya berbeza. So bila awak tarik bandul yang talinya sama dengan this one, contoh saya panggil C lah. A panjang, B lagi panjang, C sama panjang dengan X ni. So bila saya tarik tali X, yang sama panjang ni akan bergerak dengan amplitude yang maksimum. Itu kita panggil resonance. Okay, awak tengok sama panjang So dia punya answer awak akan dapat amplitude yang maksimum adalah sesaran tertinggi, sesaran maksimum. So jawapan dia adalah C. Dia sama kes macam kalau kita kata kenapa jambatan boleh runtuh. Kenapa bila kita pekik satu gelas yang kaca boleh pecah. Maknanya dia mencapai frekuensi asli. Itu adalah resonan punya cerita. Untuk MPSM Malaysia pula, saya pergi kepada elektromagnet lah. Ini bukan elektromagnet bab yang ada utara selatan tau. Ini adalah gelombang EM. So dekat sini awak kena hafal daripada gelombang radio, lambda yang besar ke lambda yang sangat halus, okay, gamma, X, ray semua tu, awak kena hafal turutan dia sebab soalan suka tanya. And then fungsi, kena hafal fungsi lah at least satu jenis. Kemudian awak kena tahu ciri, okay. So dekat sini untuk gelombang elektromagnet EM, dia adalah sejenis gelombang yang awak kena tahu dia adalah contribute antara hubungan medan elektrik dengan medan magnet yang bergerak secara serenjang. Itu kena nampak. Okay. So, gelombang elektromagnet untuk membunuh sinar kanser, kita perlukan gamma. Okay, dia boleh membunuh kanser lah. Untuk scan badan, tulang, X-ray tau. Jangan confuse. Biasanya gamma X-ray ni dia adalah separuh hayat yang sangat lama, panjang. So kalau dekat badan kita dah buat kemoterapi kan, kita dah letak ubat untuk orang-orang yang kena kanser, dia akan ambil masa lama sikit untuk pulih. That's why kita panggil separuh hayat. Awak dah belajar kan? So seterusnya nampak tak dia relate gelombang elektromagnet dengan tajuk keradioaktifan. Alright, bila dia tanya ciri gelombang EM, awak kena tahulah. Satu, dia bersifat serenjang ataupun merupakan sejenis gelombang melintang. Kemudian awak tahu dia boleh merambat tanpa medium. Tak perlu medium, dia boleh merambat ada udara ke, tak ada udara ke. Okay, seterusnya adalah pelembapan. Saya pilih pelembapan ialah fenomena seterusnya. Kenapa buaian baby tu lama-lama slow dan stop? So itu adalah fenomena pelembapan. Maknanya amplitude dia semakin lama semakin berkurang. Kita tengok pada soalan ke bawah. Saya rumuskan terus. Untuk soalan Terengganu, bila dia tanya fenomena, nampak saja amplitude berkurang, awak kena kata pelembapan. Kalau dia tanya kenapa berlaku pelembapan, awak kena kata tenaga berkurang. Betul tak? Kan ion tadi kan contoh, bila kita slow down, maknanya tenaga lah. Dia ada mungkin tenaga hilang secara haba. Contoh. Okey. Seterusnya, jika saya pergi kepada net, saya jumpa pantulan lah. Bila saya nak libatkan dengan EM, saya guna soalan Kelantan, nampak dekat situ. Ada berapa soalan, contohnya dia nak, itu soalan nombor 9 kan? Test pad. Awak perlukan test pad dekat sini. So macam biasa untuk soalan section B, section C, first mesti tanya definition. Second, jelaskan 4 markah.
3 markah pun ada, 5 markah pun ada. Okey, kemudian awak kena jawab pakai test pad lah. EM sejenis gelombang bintang, saya dah bagi tahu. Bila dia kata 4 markah, mungkin awak boleh ambil setiap poin yang ada kat sini. Kalau 3 markah, 3. Nak jawab lebih pun tak apa. Tapi dia tak bagi yang semaksimumnya. So, untuk gelombang jenis tadi, dia adalah gelombang yang paling hujung. Lambda dia besar, so automatically frekuensi dia rendah. Formula apa? V sama dengan F lambda. Sifat dia boleh dibelau, mudah dibelau dan mudah melepasi halangan. Seterusnya tadi dia tanya soalan pengiraan, betul? So untuk soalan pengiraan dia dah bagi dekat situ ada ultrasonik, nampak? Berlaku pantulan. Gelombang dihentam ke ikan dan naik semula kepada pendengaran kita. So berlaku pantulan dekat situ. So dia tanya formula apa yang terlibat. So dekat sini, bila ambil formula V sama dengan laju sama dengan jarak bagi masa, bila pantul maknanya jarak tu double. So bila jarak double, V sama dengan 2 distance 2D per T. So jadikan D seorang-seorang. So dia akan dapatlah formula itu. So samakan unit, as I said, samakan unit. Kalau dia mili, tukar pada meter. Tak nak mili dah. Okay, so bila masukkan nilai, kalau dia 10/3, jadi 1000 lah. Dan akhirnya awak akan dapat 90 meter. Ingat, unit mesti seragam. Okay, for next question, dia tanya lambda pula. Saya pakai macam bentuk L sikit. So, pakai formula pertama, awak jadikan L seorang-seorang atau lambda seorang-seorang. So, akan dapat nilai inilah. Alright, try Awak boleh pause video ni. Seterusnya adalah modification. Dia tanya awak soalan modification. Cari soalan dan jangan ulang. Contoh dekat sini saya tuliskan jawapan. Dia tanya tentukan kapal yang paling sesuai untuk buat pemetaan dasar laut. Sama yang cerita tadilah, dia nak detect ikan contoh, kedalaman dasar laut. Sejauh mana dalamnya dasar laut tu. So jangan ulang perkataan tu. Jangan ulang. So bila buat table, pastikan setiap satu bahagian tu ada satu markah. So pastikan yang sebelah kiri tu mesti tepat. Nombor ganjil yang saya nomborkan tu tolonglah tepat. Supaya at least awak dapat separuh markah. Okay, dekat sini untuk dengar dengan baik, pastikan bilangan transducer awak mesti banyak. Frekuensi nak pergi jauh ke dalam mesti tinggi. So, V sama dengan F lambda bermakna lambda rendah. Dia berkadar songsang kan? So, dia mesti adalah jenis gelombang yang pantul balik, dia mesti ultrasonik. So, bila awak pilih T, awak ulang semua yang sebelah nombor 10 tu, awak dah dapat 6 markah. Okay, untuk alasan, saya dah tuliskan alasan dekat sini. So, saya nak awak study, pastikan awak dapat markah penuh. So, dah beberapa soalan objektif, struktur pendek, struktur panjang. Saya berharap video yang panjang ini memberi awak manfaat dan mendapat skor untuk tajuk gelombang. Kita jumpa next class dalam optik dan cahaya. Terima kasih.